Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 72 pada perenggan yang di tengah. Masih lagi dalam bab yang ke-11, antara golongan yang menyesal pada hari kiamat, iaitu orang yang suka melaknat dan mengumpat. Orang yang suka melaknat dan mengumpat. Muka surat 72. Bismillahirrahmanirrahim.
Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar menjaga lidah dan memperingatkan kita dari penyimpangannya, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud, siapa yang menjamin untukku memelihara apa yang ada antara dua gerahamnya, iaitu lidahnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, iaitu kemaluannya, maka akan kujamin baginya syurga. Baik, muslimin muslimat, malam ni kita nak tengok tentang perkara yang berkait dengan melaknat, mengumpat, mengeji, mengata, memfitnah, memburuk-burukkan manusia dengan perkataan. Maka kesimpulannya yang disebut oleh baginda Rasul tadi adalah sama-sama kita menjaga lidah kita masing-masing. Jaga pertuturan. Jadilah orang-orang Islam yang beradab, yang tertib, yang sopan. Apatah lagi kita orang-orang Melayu yang dikatakan tinggi nilai budi bahasanya, dengan kepelbagaian adab yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita dulu. Dan untuk kita dah zaman 2022 ni tuan-tuan, hari ni 29 Jun, besok 30, separuh dah tahun 22 ni kita hadap. Dan maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita lebih mencabar untuk menjaga pertuturan kita masing-masing. Jaga lidah kita masing-masing. Dan kalau hari ini, jaga penulisan kita yang mewakili lidah. Bila kita komen-komen tu, kita type dengan tangan, itu mewakili lidah. Jadi kena hati-hati, jangan tulis sebarangan, jangan komen perkara yang kita tidak pasti, jangan masuk campur benda yang kita tak tahu ujung pangkal jalan ceritanya. Contohlah paling senang, saya sampai tadi bang maghrib tengah azan, simpang sini kot, belakang ni kot, dekat flat tepi ni. Saya daripada traffic light Shell ni masuk kanan, atau masuk kiri sekolah agama ni kan, ada simpang 3 situ, ada kemalangan motor, budak-budak grab food kot rasanya, Puk Panda ke grab food tak tahu, banyak agak, banyak tu geng dorang lah, dalam 10 belah-belah motor agak lah. Jadi saya lalu tu dah jadi, dan nampak lah ramai kerumun gitu je. Jadi saya ni tak tahu apa cerita sebenar tak. Jadi diam-diam sudah lah. Itu contoh yang paling senang. Jangan tuan-tuan pula bertanya, Ustaz dari mana simpang depan nampak aksiden tu? Yang nampak macam ni cerita Ustaz, rasa macam putus kepala kot. Pandai-pandai tu. Padahal kita lalu tak nampak benda pun, nampak ramai-ramai kelang-kelang kabut gitu je tak. Tak tahu cerita aksiden ke, jatuh sendiri ke, terlanggar kereta ke, terbabas ke, tak tahu. So bila tak tahu, diam-diam je lah, doa yang baik-baik sudah. Banyak orang dia tak tahu benda, buat cerita tuan-tuan. Orang kata menambah-nambah sambal. Tak, cerita tu 5% je, sampai kat dia dah jadi 50%. Dia punya tambah hari tu, dengan sambal tumis, sambal belada, semua masuk. Jadi masalahnya yang menambah-nambah ni kadang-kadang yang membahaya. Tak, benda yang tak wujud direka cerita.
nak menyedapkan cerita. Jangan tuan-tuan. Tak tahu hujung pangkal, diam-diam sudah. Tak, jangan kita masuk campur, jangan kita mandai-mandai, nanti mengeruhkan keadaan. Itu maksud dia. So, jagalah lisan kita. Kan, nak jaga mulut memang susah. Memang susah, tuan. Saya pernah sebut dah banyak kali. Bukan ramai-ramai, tuan-tuan. Kita seorang-seorang pun bercakap juga. Bukan ramai. Kalau ramai bercakap, menyembang lepas kuliah ke apa tak, minum-minum boleh tahan lagi. Memang padan lah ada orang. Seorang-seorang dalam kereta pun bercakap. Kan? Seorang-seorang dalam kereta pun bercakap, berhenti traffic light, pandang kereta sebelah tak? Lah, orang sebelah ni kereta macam ni pun dia berkenan. Cakap seorang dalam kereta. Lantak dia lah, kereta dia, duit dia, dia nak beli jenis apa pun suka hati dia lah, tuan. Kita duduk tak duduk, tengok kereta sebelah traffic light, lepas tu komen seorang, bercakap seorang dalam kereta. Sampai macam tu kita punya level bercakap, tuan-tuan. Mengalah wali Allah, tuan. Seorang-seorang bercakap, seorang-seorang pun jadi. Kotlah ada geng boleh tahan tak? Seorang pun nak mau bercakap juga ni. Allah, nak jaga tu. Sebab itu ada kaedah yang disebut oleh ulama, bila banyak cakap dibimbangi banyak salahnya. Bila banyak salahnya, maka ulama kata banyak dosanya. So bila banyak dosanya, ulama kata tempatnya adalah api neraka. Wal'ayazubillah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini benda yang kita nak kena jaga. Bab lisan ni banyak orang terbabas. Itulah betul, ada betulnya juga ada. Pepatah-pepatah Melayu kita dulu-dulu ni ada gunanya juga. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Bagus kat tu peringatan. Kerana mulut badan binasa, kerana pulut santan binasa. Lebih kurang tak? Jadi ungkapan-ungkapan ini, tuan-tuan, mengingatkan pada kita, anak-anak Melayu kita zaman dulu, termasuklah sampai hari inilah, supaya menjaga butiran perkataan yang nak dilemparkan keluar tu, yang nak dilontarkan tu. Tapi ramai orang dia tak memikir sebelum melontar perkataan, sebelum bercakap. Yang pada dia lantak janji aku puas hati bercakap. Itu yang banyak. Dia tak fikir dulu aku cakap ni dosa ke, boleh ke tak boleh ke, ada pahala ke. Dia tak fikir. Dia kira geram dia, tembak dulu, lepas tu cerita kemudian. Itu yang paling banyak, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, dalam hadis tadi, kalau kita ulang balik ringkaskan, Nabi sebut, Nabi kata, kalau ada manusia yang boleh jaga dua benda, kata Nabi. Yang pertama, apa yang ada antara dua gerahamnya ataupun dua bibirnya, iaitu lidah. Dan yang kedua, apa yang ada antara dua kakinya ataupun dua betisnya atau dua pehanya, iaitu kemaluan. Nabi kata kalau ada manusia yang boleh jaga dua benda ni dengan baik, dia jaga mulut, dia jaga kemaluan dia, kehormatan diri dia, Nabi kata aku akan jamin syurga untuknya. Ini bukan benda kecil, tuan-tuan. Ramai juga orang tak boleh jaga kemaluan dia. Dia buat benda-benda yang terkutuk. Dia buat benda-benda yang memalukan. Dia buat benda-benda yang dilarang agama. Dia berzina. Itu tak jaga kemaluan lah tu. Dia berzina, dia sumbang mahram, dia
melanggan pelacur ke apa, wal'ayazubillah. Benda ni tuan-tuan dalam masyarakat kita ada. Jadi saya baru je baca tadi berita yang keluar 6 jam yang lepas. Seorang lelaki dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan merogol. Berapa pertuduhan dia? 17 pertuduhan. Yang dirogol tu 2 beradik. Sejak tahun bila tu tak perasan tadi, tapi yang saya ingat umur dia yang didakwa tu 74 tahun. Orang Melayu kita tuan, dekat Penang. Saya baca sedih tuan. 74 bayar atuk kita tuan. 74 ni bayar. Saya ingat 74 tu pasal tahun lahir saya. Tuan, saya ingat. Saya lahir tahun 74. Hari ni umur saya dalam 25 macam tu lah, no? Kan? Saya baca-baca, Allah, 74 17 pertuduhan merogol dan apa seks, tak tahu ada istilah di satu lagi, 2 rogol satu lah, satu lagi tu seks macam mana gaya sonsang ke apa benda, saya tak perasan sangat. Amang seks apa benda entah, saya pun tak tahulah kan. Tapi benda tak elok lah. 17 pertuduhan, umur 74 tuan-tuan. Kita nak kata apa lagi tuan? Tak. Kita doakan dia sempat bertaubat, itu je tuan-tuan. Sedih tuan. 74 ni kalau orang Melayu sebut bahasa-bahasa kasar dia tu, rumah kata pergi, kubur kata marilah. Tak, maknanya 74 tuan-tuan. Tak ada apa dah tak. 70-an ni bukan umur kita nak buat benda tak senonoh tuan-tuan. Bukan masa dia dah. Orang buat benda huru-hara bukan-bukan ni, remaja-remaja awal 20-an, 30-an, itu tengah sedap zaman nak huru-hara tu. Macam polis tengah cari ni kes 20 remaja kan, mengamuk, merusuh, memecahkan kenderaan. Dipijaknya kereta BM tu hampir hancur. Dia hempuk, dia apa macam-macam kan, 20 orang dekat Seri Petaling. Malam tadi, malam semalam lah. Hari ni keluar beritanya kan. Padan lah remaja. Kalau polis buat roblok, merempit malam minggu, kena tahan semua, majoriti 18, 22, 25 tak, 20-an. Padan lah dengan umur dia. Jarang roblok, buka helmet 79. Meninggal polis tu. Terkejut lah, Allah, Haji boleh bertaubat aku Haji, merempit apa 79, nak rem pun dah tak larat dah. Dah tak ada tuan-tuan. Tapi ni berlaku ni 74, 17 pertuduhan pula tu, bukan sikit. Allahu Akbar. Itulah Nabi kata, siapa yang boleh jaga lisan dia kan, berhati-hati bercakap. Tapi itulah tuan-tuan, zaman kita ni orang bercakap main lepas je tuan kan. Dia senang je teori dia, lepas apa-apa hal minta maaf, itu je. Senang hidup ni. Apa-apa tibai dulu, nanti kau orang nak mengamuk, netizen ni angin, minta maaf lah, buat muka 10 sen. Macam tak ada maruah hidup tuan-tuan. Dah, Islam mengajar kita betul, minta maaf tu benda yang bagus, tapi bukan dengan alasan kau dah buat salah, lepas tu buat salah pula secara sengaja lah, lepas tu kau minta maaf. Senang hidup macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, agama Islam kita dah mendidik kita dengan benda yang sangat cantik. Jaga mulut. Sebab itu kita tengok ni, orang sedang bersiap-siap nak buat haji ni kan, ada yang dah pergi dah sebahagian besar, ada yang dalam perjalanan. Malam ni kita tengok anak bulan tuan-tuan, anak bulan Zulhijjah. Saya tak tahu apa keputusan ni. Kalau tuan-tuan dapat keputusan, beritahu saya. Kalau tuan-tuan dah dapat,
Kata nampak anak bulan ke 1 Zulhijjah tu besok ke lusa, bagi tahulah. Ya. Sebab ialah preparation orang nak masuk korban, nak kerak kuku kan. Itu sebenarnya. Dan kita nak set up puasa sunat 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Nabi sebut dalam satu hadis. Banyaklah benda yang kita nak uraikan. Jadi nak sebut kawan-kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita yang dah pergi ke tanah suci buat haji, antara benda yang Allah Ta'ala pesan pada jamaah haji ketika berada dalam ihram, antaranya Allah pesan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 larangan ni yang Allah pesan ni, kebanyakannya mulut. Allah kata bagi orang yang buat haji dan umrah, nombor 1, fala rafasa, jangan cakap benda-benda kotor. Bahasa kitanya ayat-ayat lucah, cakap benda mencarut dalam ihram, mencarut tuan-tuan. Allah, berlambak tuan-tuan. Tanya Haji Fazil dulu, tiap-tiap tahun buat haji, zaman bekerja dulu. Saya pun pernah lah sekali dua bawa jemaah haji umrah ni, banyak lah. Dalam ihram mencarut tuan-tuan. Tak padan dengan ihram putih tu. Kita pandang semua orang pakai ihram ni macam ahli syurga tuan-tuan. Nampak bersih tak? Nampak elok je pakai. Tengok mencarut tuan-tuan. Cakap benda lucah, bergurau, cakap benda tak elok, benda kotor. Mulut. Wala fusuk, yang kedua, jangan buat kerja fasik. Jangan mengumpat. Mulut juga dalam ihram, jangan mengumpat, jangan marah orang. Sebab itu dalam ihram ni kita kena kawal kemarahan kita. Jangan marah, kan? Kawal diri, jangan marah dalam ihram. Sebab itu kebanyakan, ini kita bocor rahsia sikit lah tak? Kebanyakan petugas haji, baik pekerja tabung haji ke, baik kami ustaz-ustaz yang jadi mutawif ke, baik swasta ke, muasasah ke, kebanyakan petugas, saya sebut petugas, bukan jemaah, petugas haji, majoriti akan buat haji tamattu'. Sebab apa? Sebab tempoh pakai ihram dia pendek, senang nak empuk jemaah tuan. Kalau buat haji ifrad ni, Allahu akbar, lama pakai ihram tuan, daripada hari pertama sampai habis wukuf. Jadi petugas ni banyak kerja tuan-tuan. Jadi sebab itu majoriti petugas haji semua haji tamattu'. Sebab tempoh pakai ihram dia singkat. Dia banyak buka ihram daripada pakai ihram kan. Kalau ifrad tu lama dia nak kena pakai. Daripada hari dia sampai niat buat haji tu sampai hari wukuf tu, berapa hari tu, lama tuan. Jadi dalam ihram kita petugas juga, ihram juga, kan? Jadi nak marah jamaah tak boleh. Jamaah ni dia minta kena marah. Dia suka buat pasal tuan, kan? Asyik nak kena marah, jangan petugas kan. Jadi tu yang banyak buat haji tamattu' kan. Kan, biar buka baju tu, buang ihram, senang sikit nak empuk jemaah ni kan. Kadang dia yang jenis liat ni, tak makan saman, dia nak kena tempik sikit lah. Macam-macam jemaah haji ni. Dan nombor 3, Allah kata wala jidal, jangan berbalah, bertekak, bergaduh, bertumbuk. Itu pun mulut juga, punca mulut lah. Lepas tu bergaduh, lepas tu bertumbuk tuan. Ada ke jemaah haji bertumbuk Ustaz dalam ihram? Menimbun tuan, bukan ada, menimbun. Dekat Arafah ada, kat Mina paling banyak kan. Pasal queue nak masuk tandas, tak sabar kan. Yalah, tandas ada berapa je di Mina, setiap maktab ada berapa je tandas.
satu maktab 2,500 orang. Satu maktab 2,500 orang. Katalah tandas ada 40 lah, kata itu pun saya rasa banyak lah tu. Tuan-tuan kira lah 2,500 bagi 40. Tak. Tambah kalau tandas perempuan, lagi panjang queue dia. Orang perempuan kan nak buang air banyak lapis nak kena buka kan, stokin dengan itu dengan ini. Orang lelaki senang aja. Tapi dah beratur, ada yang potong queue, mula nak naik darah, semangat mak kilau. Habis ditumbuknya orang depan pintu jamban tu, tuan. Dengan ihram ke mana, dia bersilat depan tu, naik darah mak kilau dia, habis cerita. Haji mabrur ke mana, ihram ke mana, dia ke mana lepas tu. Tak. Sebab itulah betul lah Rasulullah sebut al-hajjul mabrur laisa jazaohu illal jannah. Nabi kata haji mabrur itu tak ada ganjaran kecuali syurga Allah. Pasal bukan senang nak mabrur. Nak wukufnya kena sabar, bermalam di Muzdalifah Minanya kena sabar, kutip batunya kena sabar, bermalam kemah Minanya kena sabar, yang berulang-alik jalan kaki daripada Mekah ke Mina melontar kena sabar, melontar kena sabar. Tu nak dapat haji mabrur bukan senang kan. Tambah dalam ihram ni Allah uji macam-macam, tuan-tuan. Jadi Nabi kata dalam hadis tadi, siapa yang boleh jaga mulut, jaga kemaluan dia, dia tidak halakan pada benda-benda yang haram, Nabi kata aku akan jamin dia dengan syurga Allah. Ini jaminan yang patut kita rebut. Inilah jaminan daripada Nabi yang patut kita wawarkan, yang patut kita ambil beramai-ramai, rebut peluang ni. Tuan-tuan, sebab yang Rasulullah jamin ni syurga, tuan-tuan, bukan benda main-main. Bukan main-main, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah, jadi peluang ni kita kena ambil lah. Nabi dah pesan dah tu. Dua jaminan. Satu lidah, satu jaga kemaluan. Baik, saya sambung lagi, tuan-tuan. Mereka itu adalah orang yang sentiasa berkata baik dan berperilaku yang mulia. Jadi tuan-tuan, nak jaga mulut, nak berperilaku mulia ni, cerita dia apa? Cerita dia susah, macam saya sebut di awal tadi. Bila kita sembang benda-benda yang biasa-biasa ni, tuan, orang tak layan ni. Kita pergi ziarah rumah kawan ke, pergi beraya ke, makan kenduri ke kan. Bila menyembang tu melibatkan orang lain, tuan-tuan, melibatkan orang kata mengumpat, mengata orang, tu syok, air sirap 3 cawan. Pasal best menyembang sambil mengumpat ni. Tapi kalau menyembang dekat majlis kenduri, cerita benda-benda lurus, tuan-tuan, cerita pasal harga shilling ayam, tak best. Tak syok. Mengumpat ayam tak best kan. RM9.60 ke apa, start 1 Julai lah harga shilling ayam. Ayam punya pasal wahara satu Malaysia kan. Jadi kalau sembang cerita ayam ke telur ayam, tak best, tuan. Dia mesti ada masuk mengumpat sikit, mengata orang kan, tambah mengata pengantin kat pelamin. Tu yang syok. Sampai kering tangan tak basuh, tuan, punya menyembang. Susah, tuan-tuan, nak jaga mulut. Kadang-kadang mulut jaga, hati pula laju daripada mulut ni. Kadang-kadang hati dulu tak, mulut tak keluar, hati cakap, dah pengantin ni awak macam tak padan. Kita pula tolong buat hukuman kat situ, tuan. Orang dah lah panggil kau makan kenduri, patutnya lepas makan kenduri ucap tahniah pada bapa pengantin. Tahniah haji dapat menantu, mudah-mudahan kita doa yang terbaik, murah rezeki, dapat zuriat, bahagia sampai syurga. Balik dapat bunga telur tu, balik dah. Dia tunggu pengantin masuk kan. Dia kata lah, dah satu suku ni 15 minit lagi pengantin masuk, 1.5 time bang kan.
Masuk pengantin dia punya hurai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalah juri. Dia tengok-tengok, mulut tak cakap, hati dulu pergilah. Hati kata, lah tak comel pula pengantin perempuan. Biarlah tuan-tuan, orang dah berkenan ni, mata dia comel, mata kita mana nak comelnya. Tuan-tuan perasan tak, kita ni masa belum kahwin, masa bercinta-cinta dulu lah, berkenan-kenan ke bakal bini tu, dia paling lawa kali tuan. Orang lain kita tak pandang tuan-tuan. Lepas hijab kabul, aku terima nikahnya, tengok bini orang lagi lawa pada bini kita pula dah. Nampak setan punya permainan. Masa belum nikah, bini kita paling lawa kali kan. Lepas dah beranak 2 pula, 3, 4, 5 ni, lagilah tuan-tuan. Pergi majlis kahwin pun risau tak, pasal tok lelaki asyik kata pengantin lagi lawa pada bini dia. Kan bahaya tu. Yang tok lelaki pun cari pasal kat tuan. Jagalah hati bini sama tak. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak susah nak kawal ni. Mulut ni, orang Melayu kata dia tak ada zip lah. Mulut ni dia tak macam tempayan boleh tutup. Mulut manusia ni dia sendiri yang kena kawal tuan. Kita yang kena kawal diri kita. Dah, mulut kita ni kita kena kawal sendiri, bukan orang lain. Jadi masing-masing, itulah saya kata kita mengaji elok-elok, kita fahamkan agama ni baik-baik. Kan Nabi sebut, kita dah ulang banyak kali hadis Nabi yang lain. Kan Nabi kata apa? Nabi kata, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata Nabi, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja, ataupun kata Nabi, lebih baik dia diam. Itu je pilihan yang kita ada tuan-tuan. Kalau nak bercakap, Nabi kata orang beriman dia akan pastikan yang dia cakap tu benda yang baik-baik saja. Kalau dia tak reti atau dia tahu aku cakap ni sekarang benda tak elok akan jadi, fitnah akan jadi, Nabi kata ambil pilihan nombor 2, diam. Tapi macam saya kata tadilah, diam tu tak best Ustaz. Diam ni tak syok Ustaz, lemah. Dia mau menyembang sikit, bos sambal sikit lah, baru sedap sembang. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi kena hati-hatilah tuan-tuan. Mulut kita ni dia macam orang Melayu sebut, malam ni banyak pinjam pepatah Melayu juga tuan. Orang Melayu kata lidah ni apa orang panggil? Lidah tidak bertulang. Tak. Lidah bercabang lain, tu biawak tuan. Tu munafik. Dah, lidah bercabang ni, itu pun orang panggil munafik kan tak? Lidah bercabang. Lidah tidak bertulang ni maknanya ialah dia boleh kona ke mana je tuan. Mulut yang sama boleh berzikir, mulut yang sama boleh berselawat, mulut yang sama, lidah yang sama boleh baca Quran, lidah yang sama boleh membawang, boleh mengumpat, boleh menghina, boleh memaki orang, semua boleh. Sebab dia tak ada tulang. Wallahu alam, tak tahu ada tulang ke tidak lah. Tapi dia lembek gitu je lah, boleh kona-kona ikut mana kita suka. Itu yang kena hati-hati tuan-tuan. Itu yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling hebat juga ungkapan-ungkapan katanya. Ubay kata apa tuan-tuan? Takwa itu adalah berwaspada. Takwa itu adalah kamu berhati-hati dalam hidup. Berhati-hati, nak bercakapnya berhati-hati, nak makan minumnya hati-hati, nak meniaganya hati-hati, nak buat somethingnya hati-hati. Berhati-hati itulah sifat orang yang bertakwa. Dia tak main sodok aja tak.
Dia tak main rembat aja. Dia hati-hati fikir dulu boleh ke tak boleh. Mulut kena jaga tuan. Mulut kena jaga. Sangat bahaya mulut ni. Saya pergi stadium Malaysia lawan Bangladesh. Tuan-tuan tahu kan yang menang 3-1, 4-1 malam. Kalau tuan-tuan tak tahu, saya maafkanlah, sebab tuan-tuan kan wali-wali baca Quran aja kan. Jadi tuan-tuan, malam tu saya pergi. Saya memang minat bola tuan-tuan, saya minta maaf lah. Kadang-kadang rajin kat pergi stadium. Jadi sebelum mula perlawanan, yalah masa tu maghrib kita semayang berjemaah dekat dalam stadium. Okey lah, ramai orang semayang, alhamdulillah. Dan masa isyak pun azan berkumandang kan, alhamdulillah. Sedap suara Bilal yang azan. Jadi masa sebelum nak start dulu lah, bersorak sana bersorak sini kan, ada seorang brother ni, 2 orang, dia baru sampai. Kebetulan seat depan saya kosong 2. Dia kata, bang ada orang. Saya kata tak ada, sila. Kita pun baik kan, sila duduk. Dia sampai, dia tak ada apa, belum start duduk, terus dia makinya penyokong Bangladesh. Aduh, aku kata brother ni, kalau aku tahu macam ni, baik tak payah bagi duduk sini, buat semak aje. Habis semua dia maki. Ujung sekali hanat. Ni macam orang Melaka je, saya kata kan. Ada bunyi hanat-hanat belakang ni. Minta maaf lah orang Melaka tu. Bukan semua orang Melaka macam tu, ramai yang baik kan. Sikit-sikit dia maki. Dia maki tak sedar diri kan. Dia tak tahu belakang ni ada ustaz 2 orang belakang. 2 orang ustaz belakang ni. Tapi dah duduk ustaz tu tak pakai kopiah kan. Jadi dia ingat penyokong Tegar lah kot kan. Jadi dia punya maki tu tuan-tuan. Tapi Allah Maha Kaya tuan-tuan. Sampai satu tahap dia maki penyokong Bangla tu. Penyokong Bangla duk ujung tu elok je, baik semua penyokong Bangla. Bukan buat apa pun, bola seronok-seronok je tuan kan. Sampai tahap dia maki tu, dia tunjuk isyarat lucah, dia angkat jari dia kan. Saya kata kawan dia kan mau kena ni kan. Dia angkat je jari, dia duduk je terus terlentang tuan. Tengok Allah punya kuasa tak. Dia punya semangat maki-maki, angkat jari semua, dia duduk-duduk terus bersila atas simen, terlentang. Sebab apa tuan? Dia terlupa tarik seat dia. Dan hati saya padan muka kau. Dan hati ni jahat kan. Geram tuan-tuan. Orang nak tengok bola pun tak senang. Asyik mencarut je kerja dia kan. Maki orang je kerja. Allahu Akbar tuan. Kau nak pergi stadium, pergilah elok-elok, tunjuklah perangai yang baik. Tak payahlah maki-maki, bukan dapat apa. Bukan orang tu dengar pun tuan-tuan, jauh sebatu kan. Tu tak kira maki pengadil lagi kan. Tu tak kira dia jadi jurulatih menggantikan siapa? Pak Gon apa ke yang Korea tu kan. Dia pula arah sana kejar macam dia pula jurulatih kedua Malaysia tuan. Allah, semua nak dimaki tuan. Jadi bahaya kat tuan tu. Saya tengok banyak orang pergi stadium ni tak boleh kawal mulut. Kan. Janganlah tuan. Tak payahlah maki-maki. Bukan dapat apa benda, dapat dosa tuan. Kan. Biar kita tunjuk akhlak yang bagus. Tapi nanti dia jawab, betul lah ustaz, pergi stadium ni lah faedahnya katanya. Faedah dia kata. Tengok bola kat rumah tak syok ustaz. Tak ada penyokong lawan, tak boleh maki. Niat pun dah terpesong tuan. Tak. Jadi betul kalau balik tak? Tak salah tuan-tuan. So seronok pergi tengok kan, sokong gitu-gitu sudah lah. Yang kita maki hamun orang tak tahu arah pasal apa. Jadi sebab itulah tuan-tuan, betul lah Nabi sebut tadi, nak jaga 2 tadi tu kan memang susah. Tapi orang yang boleh jaga, dia berkata baik dan dia berperilaku mulia, itulah orang-orang yang baik, yang hebat. Kalau dia boleh jaga pertuturan, dia boleh jaga akhlak dia, perangai dia, tingkah laku dia, ni memang orang baik. Saya selalu bagi contoh macam masjid lah tuan-tuan tak? Masjid AJK kita buat kerja tak? Orang mengata ni memang mana-mana je tuan. Bukan sini je. Sini saya tak tahulah, merata-rata sama je.
Tambah bila kita nak buat korban besok ni. Lagi macam-macam tu. AJK punyalah mesyuarat, pecah peluh mesyuarat ni nak menentukan berapa harga satu bahagian lembu. Letaklah harga 400 ke, 480 ke, 800 ke, semua orang akan komplain. Mesti ada orang akan kata, apa masjid KD 800.5 contohlah, saya pun tak tahu berapa kan. Standard 800 lebih lah saya tengok merata-rata ni kan. Dia kata 800.5 mahal, surau saya 840 je. Allah, RM10 nak berkira tu. Dah semua nak dia kata ni. Kita buat raya pertama pun dia kata, buat raya kedua sembelih pun dia kata, raya ketiga pun dia kata. Tak tahulah tuan-tuan apa kehendak manusia ni. Serba tak kena. Dah, sebab itu tak usah layan sangat perangai-perangai manusia ni. Kita buat kerja lillahi ta'ala, orang tu lantak dia lah tuan. Tak penat mikir masalah orang ni. Kita buat beria tuan-tuan, kita buat kerja semua ikhlas lah, ikhlas, insya-Allah kita buat elok-elok. Tapi orang ni macam-macam tuan. Jadi sebab itulah, kalau kita boleh jaga mulut, jaga lisan kita, jaga akhlak kita, ini orang yang terbaik dalam agama tuan-tuan. Ini orang yang Nabi suka, orang yang Allah suka, orang yang agama suka. Dia jaga adab dia, dia jaga akhlak dia, dia jaga peribadi dia, jaga tingkah laku dia, adab sopan dia, hormat orang dia. Jaga adab ni semua sudut. Berapa ramai orang bawa kenderaan memandu atas jalan raya tak jaga adab. Berapa banyak tu? Hari-hari tengok video dalam TikTok, dalam Facebook, dalam media sosial lah, rakaman-rakaman kemalangan dashcam kereta. Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang jenis tak berakhlak, main potong signal tak bagi, simpang main keluar kan. Macam-macam lah kita tengok dalam tu. Banyak yang tak beradab. Tu yang nak jadi punca kemalangan. Potong queue, nak bayar tol pun berebut. Pelik sungguh tuan. Orang tak nak bayar tol, dia berebut. Dua kereta ni masuk tu lorong, dah tak melekat dua-dua kat situ. Pun jadi hal juga tuan. Pasal hilang kawalan diri lah, emosi. Memanglah atas jalan raya ni kita cepat emosi tuan. Tambah bila depan kita lori bawa duyan tuan. Lagi emosi tu kan. Tak boleh nak kawal, bau-bau duyan tu masuk dalam kereta kan. Jadi tuan-tuan nak sebut atas jalan raya ni kawal-kawal lah diri kita. Jalan raya ni bukan kita seorang je bayar tol, bukan kita seorang je bayar road tax tuan. Semua atas jalan tu bayar road tax kan. Jalan raya ni untuk kegunaan bersama. Jangan kita buat tak ketahuan, takut tindakan kita orang lain yang kemalangan. Tolong kira orang langgar lembu gitu, melambung lembu, hancur kereta tuan. Allahu Akbar. Jadi apa pun berhati-hatilah tuan-tuan, berhati-hati. Dan sebagai orang Islam kita tunjuk akhlak yang terbaik lah, insya-Allah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Mana dia, saya pergi Kemboja, lembunya dekat sana, saya dekat sini. La haula wa la quwwata illa billahil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar. Perubatan Islam ustaz tak pandai buat lah, kena cari ustaz yang mahir. Kena cari ustaz yang mahir. Ustaz tak pandai sangat. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah wa sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan wa innaka la tukhliful. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Adapun mereka yang sebaliknya, dapatlah kita katakan sebagai orang yang lisannya kotor dan berakhlak buruk. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebaliknya mereka-mereka yang tidak menjaga pertuturan, perbicaraan, kata-kata, ini adalah orang yang lisannya adalah lisan yang kotor. Jenis orang kata tak pandai nak jaga mulut, tak reti nak cakap benda yang baik-baik, dan sudah barang pastilah juga mereka ini dilabelkan sebagai orang yang berakhlak buruk ataupun akhlak yang tidak baik. Dan kelompok ini perilakunya sangat tercela, kata-katanya sangat keji dan akhlaknya sangat buruk. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa pun dalam hidup kita ini, tugas kita adalah adab dan akhlak itu mesti didahulukan. Baik itu ada ulama yang menyebut adab itu mendahului ilmu. Tak, logiknya ginilah, kalau ilmu banyak tapi adab tak ada pun tak comel lah, tak apa comel. Tapi kalau dia ilmu tak apa ada, adab tinggi, boleh tahan lagi. Akhlak tu penting tuan. Adab itu sangat penting.
Hari ini berapa ramai juga manusia-manusia yang kurang menjaga adab, tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia, tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada dia. Kan, kadang-kadang macam-macam lah tuan-tuan yang kita tengok kat luar sana. Duduk tak duduk, dengar ceramah ustaz, lepas tu dikeratnya ceramah ustaz tu, lepas tu dilaga-lagakannya ustaz tu. Ada tak buat kerja tak senonoh itu? Dia panggil buat kerja jahat tuan-tuan, dia tak ada kerja. Kan, benda kadang-kadang tak ada apa pun. Ustaz-ustaz berceramah, kami berkuliah bersyarah ni kadang-kadang tersilap sebut, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang memang salah fakta. Tapi kalau fakta tu tak ada menjejaskan akidah, tak payahlah kecoh-kecoh tuan. Baru ni kan Ustaz Wadi Anwar kena seram isu menara Firaun 15 km tu ya. Ustaz Wadi tersilap sebut, dan benda tu bukan merosakkan akidah, fakta je tuan, tersilap fakta itu saja. Bukan Ustaz Wadi kata Firaun tu Rasul, bukan dia kata Firaun tu ahli syurga. Kalau itu iyalah kita mengamuk. Tersilap fakta je. Macam saya sebut, saya dari rumah datang sini 20 km, rupa-rupa 15, silap fakta. Takkan itu pun nak mengamuk kan? Bukan dia menjejah akidah apa benda, kadang-kadang tersilap. Saya kuliah-kuliah ni pun kadang-kadang tersilap. Bukan semua kita sebut betul. Kadang ada tuan-tuan, memang ada pun. Pernah lah kan 2-3 kali kat kadang-kadang dalam tempoh sepanjang saya kuliah 24 tahun ni. Kadang lepas kuliah ada orang jumpa, ustaz minta maaf, tegur sikit, tadi ustaz baca ayat salah baris. Ada. Dan kita ya kan kadang laju baca, tak teringat atas ke bawah baris pun tak tahu, janji ada bunyi, silap kita ke? Ada orang tegur, tak apa, bukan kita pergi tumbuk muka dia kan. Dia tegur, minta maaf ustaz, salah baris ustaz baca tadi. Kita pun jawab, lu siapa bro? Kan waktu empuk muka dia kat dinding kan. Elok ustaz ni lambung masuk Sungai Gombak je kan, tak payah mengajar lah, tak boleh kena tegur langsung. Tak, tegur beradab, ada etika dia. Tak, ini bukan tegur, laga-laga memburukkan, memfitnah. Tak salah tuan-tuan. Kita hidup atas dunia bukan lama mana pun kan, nak mencari dosa, mengumpul dosa, larat nak pikul dosa besok kan. Jadi tugas kita gunakan ruang yang ada ni tuan-tuan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Dan mereka inilah yang akan menambah dosa setiap hari, dan mereka akan mengalami kerugian dunia dan menyesal di negeri akhirat. Allahu Akbar. Rugi kat dunia satu, menyesal di akhirat itu yang tak boleh tahan tuan-tuan. Menyesal di akhirat ni habis cerita. Dah tutup fail tuan-tuan, habis. Jadi tuan-tuan, itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Perenggan di bawah sekali itu insya-Allah saya akan sambung bulan depan 29 Julai, sehari sebelum awal Muharram. Kita awal Muharram 30 Julai, hari Sabtu. Hari Sabtu saya rasa kot, lebih kurang. Dah dapat dah tarikh anak bulan tadi? Belum? Ada? Hari Ahad besok? Oh, raya confirm hari Ahad lah, 10. Mana besok 30 Zulkaidah lah. Hari ni 29. Confirm lah, besok 30. Tuan-tuan jangan confirm kan silap lah. Kan. Jadi tak, saya tanya tu apa pasal kalau maknanya satu hari bulan tu hari Jumaat, okey lah, senang nak ingat 1 Julai 1 Zulhijjah, macam tu nak.
So kalau confirm, maknanya anak bulan tak nampak tadi, maknanya besok 30 Zulkaidah. So bila 30 Zulkaidah ni maknanya besok last day lah. Besok last day untuk orang yang masuk korban, nak kerak kuku, rambut, bulu ke apa benda tak, besok hari akhir lah. Jadi dari segi hukumnya, sunat kita menahan diri bermula 1 Zulhijjah sampailah binatang kita disembelih, supaya kita jangan kerat apa-apa dalam tempoh itu, untuk orang yang masuk korban sahaja. Yang tak masuk korban tak payah kelang kabut lah, boleh kerat bila-bila masa je. Ini cerita yang masuk korban. Kalau kerat juga dalam tempoh 1 Zulhijjah sampai binatang disembelih, ustaz, katalah 5 Zulhijjah kita kerat kuku, dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh sahaja. Dia taklah sampai haram, tapi makruh sahaja. Itu nombor 1 lah, peringatan bersama. Benda ni tuan-tuan tahu dah, kita ulang saja. Dan yang kedua, tolong ambil peluang. Nabi bersabda, tidak ada amalan yang terbaik yang dilakukan oleh anak Adam melainkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji itu antara hari-hari yang terbaik untuk kita pulun ibadah. Jadi apa yang nak dibuat, ustaz? Nombor 1, banyakkan puasa sunat. Boleh puasa sunat yang pertama 1 sampai 9 Zulhijjah, straight tuan-tuan puasa, straight 9 hari, boleh. Nombor 2, kalau tak larat 9 hari, ambil Isnin Khamis. Pilihan nombor 2, tuan-tuan ambil lah Isnin, Khamis, Isnin, ataupun Khamis, Isnin, Khamis. Tengok tarikh dia lah, dapatlah 3-4 hari. Tak larat juga, ustaz, Isnin Khamis pun tak larat, ambil 1 hari saja, hari wukuf 9 Zulhijjah. Saja aku puasa hari wukuf, esok hari kerana Allah, ambil dapat sehari pun jadilah. Sehari pun macam tak larat lah, ustaz. Kau makan je lah durian tu, tak payahlah puasa. Kau telan je lah daging korban tu, kan. Sehari pun tak boleh puasa ni, apa cerita ni? Tak, ambil lah. Tak dapat 9, dapat sehari pun jadilah. Tapi kalau tak mampu sungguh, tak apalah. Bukan saya paksa tuan-tuan, tak. Tapi ini peluang. Nabi kata tak ada hari terbaik kecuali 10 Zulhijjah. Tuan-tuan nak cakap apa? Kecuali 10 hari pertama Zulhijjah tu, Nabi kata, walaupun kamu berjuang fi sabilillah. Sahabat tanya, kalau kami pergi berjuang, mana lebih besar, berjuang ke 10 hari pertama? Nabi kata, kalau kamu berjuang melawan musuh, balik semula hidup, 10 hari pertama ni lebih kuat daripada kamu berjuang tadi. Tapi kalau kamu berjuang mati syahid tak balik, atau kamu menang, 10 hari pertama ni kalah. Sampai macam tu level dia, tuan-tuan. Jadi pertama puasa sunat, yang kedua banyakkan sedekah, ketiga banyakkan infak, wakaf, semua tabung-tabung kita pun ada tu. Kemudian banyakkan baca Quran, banyakkan iktikaf, banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan istighfar 10 hari pertama Zulhijjah. Itu hadis sahih, tuan-tuan ya. Itu hadis sahih tu. Jadi 10 tu tak boleh puasa lah, pasal raya haji tak, haram puasa. Itu kena tahu juga. 10, 11, 12, 13, 4 hari tu tak boleh puasa. Hari korban tu 4 hari tu, hari sembelih sekali tu. Jadi itu untungnya kita mengaji, biar kita faham. Oh, maknanya ustaz besok last lah kalau nak kerat-kerat kuku ni, last besok. Dah sunat menahan diri selama sampai binatang kita disembelih. Jadi ini tujuan mengaji, biar faham. Kadang tak faham, tuan-tuan, tanya pula, yang tak boleh kerat ni kuku kita ke kuku lembu, ustaz? Tak, sekarang ni kau ke lembu ke apa masalah dia sekarang ni? Kuku kau lah bang yang masuk korban, buat apa kuku lembu tu pula? Lembu tak ada kena mengena dalam hal ni, tuan. Biar kat dia, biar dia berehat sebelum dia mati tu. Lah, kita punya kuku, punya rambut, bulu ke apa semua ni, misai, janggut semua,
esok last. Macam tu lah. Baik, itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Dan jangan lupalah kita niat etikaf dalam masjid kerana Allah. Saja aku etikaf dalam masjid ini kerana Allah. Kadang-kadang kita terlupa tuan, niat-niat macam tu kan. Kadang-kadang terlupa. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah korban kita pada tahun ini. Siapa yang masuk, kalau ada kemampuan, masuklah tuan-tuan. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata, kalau orang tu mampu berkorban, masuk korban, tapi dia tak nak masuk, hukum dia makruh. Dan korban ni sunat muakkad setiap tahun. Itu kena ingat tu. Bukan 15 tahun sekali, tak. Tiap-tiap tahun korban pun tak apa. Orang nak kata apa, lantak lah. Tak. Kita pegang hukum tu. Kalau mampu, tiap-tiap tahun masuk, tak ada masalah. Tahun ni masuk Masjid Kota Damansara, tahun depan masuk Kemboja, tahun satu lagi masuk Mekah pula, patah balik sini balik, ikut kita lah. Tak. Itu hukum dia. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam Masjid Kota Damansara pada malam ini. Dan terima kasih banyak 400 lebih yang menonton live kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa jadual kita 29 Julai bulan depan, InsyaAllah biiznillah. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.